Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma amin, amma ba'd. Yang berusaha, tuan pengurus, para imam, para AJK dan para jemaah sekalian, alhamdulillah dipertemukan kita pada malam yang berbahagia dan mulia ini, pada hari yang mulia, pada bulan yang mulia, yakni bulan Rabi'il Anwar ataupun Rabi'i Al-Awwal. Pada malam ni saya akan berkongsikan sedikit berkenaan dengan Maulidur Rasul bersempena dengan kelahiran baginda Nabi kita pada bulan ini. Nah, orang kata apa, biar kena tema lah cakap tu. Masuk bulan Rabi'il Anwar, kita bincang pasal Nabi kita. Baik. Nah, kita duk sebut Maulidur Rasul, Maulidun Nabi, kadang-kadang disebut dengan maulud. Baik, apa makna Maulidur Rasul tu dulu? Duk kata Maulud Nabi, Maulidur Rasul apa kan? Apa makna maulid, apa makna rasul, apa makna Maulidur Rasul tu? Okey, baik, kita bincang dan kita bicarakan pada malam ni. Dan saya akan kupaskan juga kenapa dipilih hari Isnin. Allah Ta'ala pilih hari Isnin untuk dilahirkan Nabi. Dan mengapa dipilih bulan Rabi'il Awwal? Dipilihnya bulan tersebut untuk kelahiran baginda Nabi kita. Kita akan cuba bincangkan. Kita akan kupas dan bicarakan pada malam ini dengan masa yang diberikan, insya-Allah. Baik. Bila sebut kata maulid, maulid ni kalimah Arab. Datang dari perkataan walada. Walada yalidu. Kan? Maulid. Okey, baik. Ataupun walada. Baik. Maulid ini perkataan Arab, tapi dia akan bawa beberapa makna, beberapa maksud. Lagi tu. Nah, baik. Ada kalanya dia akan bawa makna kata terbitan. Arab kata masdar. Ada kalanya boleh kita katakan dia akan bawa makna ismu makan, isim makan. Bukan makna makan nasi tak. Isim makan kata nama yang tunjuk pada makna tempat. Dalam bahasa Arab lah. Ni kita bincang bahasa Arab. Saya nak sebut betul folder. Saya ikut penin. Duk celaru tak mana lah ustaz ni bincang ni kan. Dah lah baru main tang ni baru tengok muka. Saya main daripada ustaz. Jadi lorak Kedah saya gunalah malam ni. Harap boleh faham lah kot. Baik. Tu yang kedua. Yang pertama kata terbitan, Arab kata masdar. Yang kedua akan bawa makna isim makan. Maulid itu akan bawa isim makan merujuk kepada tempat kelahiran. Yang ketiga dia akan bawa makna isim zaman. Yakni satu kata nama yang merujuk kepada makna masa. Yakni waktu kelahiran. Yang tu. Jadi bila disebutkan kata maulid, dia akan bawa makna kelahiran. Ataupun bawa makna tempat kelahiran, atau bawa makna waktu kelahiran. Baik, ketiga-tiganya dibincangkan dalam makna maulid ni. Okey, kita akan bincangkan. Yakni, Nabi lahir tang mana, Nabi lahir tu bila, kita akan cuba bicarakan pada malam ni. Baik, itu maulid. Lepas tu disebutkan pula perkataan Ar-Rasul, Maulidu Ar-Rasul. Ar-Rasul. Rasul tu pun kalimah Arab. Kalau terjemah Melayu, kalau kita buka dalam kamus, dia akan kata apa? Rasul ni makna dia utusan. Bahasa lah kita kata postman lah kot. Habis kurang macam tu lah. Posto. Baik. Adapun Rasul, dari segi istilahnya, kalau kita duk buka kitab Tauhid, duk mengaji sekarang Tauhid banyak lah kan. Bila sebut kata Rasul, orang dah faham dah. Rasul ni makna apa? Rasul itu seorang laki-laki yang Allah Ta'ala utuskan, diberikan kepadanya wahyu untuk disampaikan kepada kaum dia. Itu Rasul. Tuhan berikan wahyu, Tuhan lantik dia, Tuhan berikan wahyu dan Tuhan perintahkan dia untuk dia sebarkan kepada orang. Ajar kepada umat dia. Itu Rasul. Baik. Maka kita bincang lagi dari perspektif bahasa. Disebutkan Maulidu Ar-Rasul. Perbahasan saya tang mana? Hamalan ni kira ngaji bahasa Arab saja ni kan. Ada letih lagu ni kan. Tak apa jangan kalut. Bahasa Arab ni
dianjurkan kepada kita ni belajar pasal kita nak faham Quran. Baca Quran bukan lagu baca surat Baq. Surat Baq pun kadang kita beli sengit 2 upang, kita baca tajuk lah. Makna kata sengit 2 upang beli tu, 2 upang kita baca tajuk lah. Kalau dulu-dulu tak tahulah kan. Dulu-dulu ni kalau beli surat Baq tu dia tengok tahun lah belakang ni dia bawa tak. Tengok tahun lah tahun nombor ekor. Dulu-dulu lah dia bawa duk lah. Mai geng-geng muda sikit macam saya ni, dia buka tahun lah belakang juga tengok tahun sukan. Geng-geng abah-abah depan saya ni dia tengok muka depan kan. Kan berita apa hari ni kan. Lagu tu lah. Baik, tak apa. Tu orang kata mengaji bahasa Arab lah, tak apalah yang tu. Baik, sambung bahasa kita habis. Bila sebut kata Maulidu Ar-Rasul, perbahasan saya pada alif lam tu kan kita eja mim waw lam dal. Alif, lam, ra, sin, waw, lam. Perbahasan yang saya nak bicarakan ini pada alif, lam tu. Bukan alif pun hamzah wasal. Baik, tentang tu dalam bahasa Arab, dia merujuk kepada satu makna yang dipanggil lil ahdi zihni. Apa ke benda pula dah ni ustaz? Kan jangan tinggi-tinggi sangat ikut penin kami ni. Kalau kata di Kedah dulu ni ada seorang tok guru namanya Tuan Guru Haji Abdul Rahman Guak Kepayang. Tok Guru Haji Man Guak Kepayang. Tok Guru Haji Man ni diceritakan dan disebutkan, dikatakan dekat saya lah, diceritakan geng-geng pondok cerita ni. Tok Guru Haji Man ni dia pernah mengajak anak murid dia turun pondok ni muntah pasal penin. Kan Tok Guru bincang punya anak murid ni pakai kepala hang. Hang faham tak noh? Jam kepala. Kan turun balai pondok tu muntah dulu. Pasal apa pening Tok Guru mengajak. Harap-harap orang masjid Kota Damansara tak macam tu lah. Baik. Saya terang bagi bahasa mudah noh. Bila sebut kata lil ahdi zihni dalam bahasa Arab ni, maksudnya alif lam itu bila masuk pada satu kalimah Arab, satu isim, satu kata nama merujuk kepada perkataan itu telah pun dimaklumi dan berlegar-legar dalam kepala. Maksudnya bila disebutkan Maulidur Rasul, maka faham kita nak sambut Rasul yang mana? Rasul tu Nabi kita. Bukan maksud Rasul hak kita sambut tiap-tiap tahun ni Nabi Allah Musa ke Nabi Isa ke Nabi Adam ke tak. Itu maksud lil ahdi az-zihni. Maksudnya Rasul itu bila masuk alif lam tu merujuk kepada Rasul yang berlegar dalam kepala kita, hak maklum dah. Merujuk kepada siapa? Nabi kita. Yang tu lah. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Hak tu. Ada kalanya sebahagian tempat dia kata maulid Nabi. Hak tu lah. Cuma bila kita bincang dalam ilmu tauhid, Nabi dan Rasul ni kan berbeza. Rasul tak sat ni kita bincang dah. Rasul ni Tuhan bagi wahyu. Lepas tu Tuhan perintah suruh sebab, suruh ajak kepada umat dia, kaum dia. Tu Rasul. Baik, Nabi pula lagu mana? Nabi ni pula Tuhan utuskan dia sebagai seorang Nabi lah. Diberikan wahyu, beza tang mana? Beza tang suruh sampai, suruh tabligh. Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikan apa yang Tuhan perintahkan. Ini wahyu tu tak. Mana kata turun je wahyu untuk Nabi tersebut, maka diamalkan sahaja untuk Nabi itu. Itu beza Nabi dengan Rasul. Dan seorang Rasul merupakan seorang Nabi. Seorang Nabi belum tentu seorang Rasul. Itu kaedah dia. Rasul, confirm, Nabi. Kalau Nabi, Nabi saja. Belum tentu Rasul. Dan Nabi kita Muhammad, dia itu Nabi dan dia itu Rasul. Betul ke tak? Ya. Imam Baghawi menyebutkan dalam Syarhus Sunnah, dia kata an Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, daripada Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda Nabi kita bersabda, Nabi kata apa? Inni indallahi maktubun,
sesungguhnya aku ini, kata Rasulullah, di sisi Allah Ta'ala telah pun ditulis. Nah, telah pun ditulis. Sebagai apa? Yang pertama, khatamun nabiyyin. Penutup bagi sekalian para nabi. Itu satu. Wa inna Adam, dan sesungguhnya Adam alaihi salam itu, lamun jadilun fi tinatih, sedangkan kata Nabi, Nabi Adam itu masih lagi terjalin dalam tanahnya. Maksudnya, Nabi itu dah jadi Nabi sebelum adanya makhluk yang lain. Ni hadis hak mana ni ustaz, sahih tak sahih ni wallahu alam lah. Imam Baghawi sebut dalam Syarhus Sunnah. Nah yang tu. Nak bang kata nabi itu dah jadi nabi lama sebelum adanya makhlukat. Nah ketika itu hanya adanya Allah dan juga Rasul. Adanya nabi. Ana yang orang duk bincang Nur Muhammad kata masa tu. Walaupun adalah pertikaian para ulama berkenaan dengan Nur Muhammad tu. Macam-macam lah. Ada kata tak ada, ada kata ada sebagainya. Lentak pergi kan tu. Nah, saya pegang kata ada. Tu ya. Nah, tu Nabi kata, khatamun nabiyyin, telah pun ditulis bagi Nabi itu, ditetapkan bagi baginda itu sebagai penutup para Nabi. Sedangkan Nabi itu berada dalam jalinan tanah lagi. Mana kata lama. Nabi kita menjadi seorang Nabi itu. Yang tu. Baik, tak apa. Jadi, bila kita dah faham dah maulid itu apa, kita dah faham dah Rasul itu apa, maka boleh kita simpulkan definisi bagi Maulidur Rasul itu apa dia? Satu, hari kelahiran baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, bila sebut kata Maulidur Rasul, maksud dia apa dia? Lebih merujuk kepada hari kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Lepas tu bila bincang hari Nabi terbit dah keluar dah dia. Terbit tu bahasa kami lah. Terbit tu beranak. Orang tu dia cakap lapis sikit terbit bila. Lagu tu lah kan. Baik, tadilah. Baik. Hilang tadi ni. Nah, bila sebut kata hari lahir Nabi, tak apalah kan. Ulama bincang pula lepas tu. Nabi ni lahir hari apa? Nabi ni lahir bila ni? Tarikh kelahiran Nabi tu bila? Ulama bahas, ulama bincang. Kita duk kata lah, tak tahun nak buka kalender tu 12 Rabiul Awal tu lah, betul. Saya tak kata salah. Baik, sebenarnya tarikh kelahiran Nabi ni ada perbincangan para ulama. Jadi khilaf kalangan para ulama sirah. 12 Rabiul Awal yang kita duk sambut tiap-tiap tahun. Kita duk belarak, kita berselawat, kita marhaban, kita berjanji, kita berqasidah dan sebagainya tu. Itu pandangan para ulama. Pandangan yang masyhur dalam kalangan para ulama. Nak pakai tarikh tu boleh tak? Boleh, tak ada masalah apa. Kami tak pakai hak tu, pakai tarikh lain, silakan. Sebab saya rujuk dalam kitab-kitab sirah disebutkan, dinyatakan. Tarikh Nabi lahir itu khilaf kepada beberapa pandangan. Ada yang mengatakan Nabi lahir pada 2 Rabi'il Anwar. 2 Rabi'il Awal. Yang pertama. Ada yang mengatakan Nabi lahir bila? Nabi lahir 8 Rabi'il Awal. 8. Tadi 2, ni 8. Ada yang mengatakan, ulama menyebutkan Nabi lahir bila? 10 Rabi'il Awal. 2, 8, 10. Ada yang mengatakan 12 Rabi'il Awal. Ya, macam kita pegang. Ada yang mengatakan bila? 17 Rabi'il Awal. Ada yang mengatakan 23 Rabi'il Awal. Itu antara tarikh dia. 2, 8, 10, 12, 17, 23. Satu lagi ada lagi. Yang ke-6. Pandangan yang disebutkan dalam kitab Rahiqil Makhtum, yang dikarang oleh Syekh Safiyuddin Al-Mubarakfuri, dan dia mengatakan tarikh itu lebih tepat, dia kata. Pasal selari dengan tarikh 20 ataupun 22 April tahun 570 Masihi dalam kiraan falak.
Bila tarikh tu 9 Rabiul Awal. Nah, tu pandangan Syekh Safiyuddin Al-Mubarakfuri dalam kitab Ar-Rahiqil Maktum. Lepas tu tak nak pegang hak mana ni, peganglah hak mana pun. Tapi nak mengelakkan perpecahan dalam kalangan kita ni, kita berpegang sahajalah dengan tarikh yang memang kita beranak keluar perut mak kita pun habaq dah. Nabi kita ni beranak 12 Rabiul Awal. Pegang hak tu sudah. Nak pegang pandangan-pandangan lain tu, silakanlah. Pergi seorang-seorang sudahlah. Jangan duk cerita ke orang, dok pandangan hang tu salah. Dengan aku je betul. Pasal aku mengaji, hang tak pergi masjid, tak mengaji. Kadang-kadang jadi lagu tu, hak ngeng main masjid dia kembang biskut Mary kan. Dia berasa aku main mengaji, hangpa tak main mengaji. Masalah kat jenis tu. Hak jenis pok-pok lagu tu sila semak kembali hatinya. Dia main mengaji tu kerana ikhlas Allah Taala ke pasal nak kembang kat orang, nak bak kata aku main mengaji. Tu cek balik. Sebab tu sebelum main mengaji ni, pastikan niat kita tu dulu. Baik, tak apa. Nabi bincang bab tarikh ni pun, peganglah yang mana pun. Nabi tu lahir ataupun tidak. Jawab dia, Nabi tetap lahir, kok mana pun. Tak apalah tu. Itu cerita berkenaan dengan lahirnya baginda. Kita bincang tadi maulid, tadi kata terbitan, isim zaman, isim makan. Isim zaman, maulid itu merujuk kepada makna masa, jelas dah kan. 12 Rabiul Awal dan sebagainya. Tak apalah. Baik. Kemudian, kita bincang lagi ni berkenaan dengan hari Isnin. Apa rahsia Nabi lahir pada hari Isnin? Apa rahsia Nabi lahir bulan Rabiul Awal? Daripada Ibnu Abbas menyatakan ulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaumul Itsnain. Baginda Nabi kita itu dilahirkan pada hari Isnin. Wastun bi'a yaumal Itsnain, diangkat menjadi Nabi ataupun Rasul itu pada hari Isnin. Wa kharaja muhajiran min Makkah ilal Madinah, dan baginda keluar berhijrah daripada Makkah menuju ke Madinah bila yaumal Itsnain, hari Isnin. Wa qadimal Madinata yaumal Itsnain, dan Nabi sampai di Madinah pun pada hari Isnin. Wa tuwfiya yaumal Itsnain, dan Nabi wafat pun pada hari Isnin. Wa rafa'al hajar al-aswad yaumal Itsnain, dan Nabi angkat batu Hajarul Aswad tu pun pada hari Isnin. Maknanya banyaknya peristiwa yang berlaku kepada baginda Rasul kita tu berlaku hari apa? Hari Isnin. Mesti ada something hari Isnin ni. Kita bincang tengok. Baik, sebenarnya hari Isnin ni bagi bangsa Arab, dia bukannya hari yang special sangat pun. Hari Isnin ni macam hari biasa. Hari biasa tak ada apa. Bagi mereka bangsa Arab dahulu ni lebih merayakan dan lebih meraihkan hari Jumaat. Hari Jumaat, sebab tu hari Jumaat cuti bagi mereka. Hari Jumaat cuti. Sama juga bagi masyarakat Yahudi, Bani Israel. Mereka lebih mengenali hari Sabtu. Masyarakat Nasrani lebih mengenali hari Ahad. Maknanya kata bangsa Arab lebih meraihkan hari Jumaat. Bani Israel, Yahudi ni, dia lebih meraihkan hari Sabtu. Mereka lebih kenal hari Sabtu. Pasal apa? Hari Jumaat, bangsa Arab dulu mungkin mereka beribadat. Hari Sabtu merupakan hari ibadat bagi Yahudi. Bani Israel, mereka tak boleh pergi kerja langsung. Duduk di rumah ke, duduk meratik dia. Duduk meratik, duduk berzikir kan. Tak boleh buat apa. Tu pun mereka kecoh. Kecoh. Hari Jumaat, mereka tengok hari Sabtu. Hari mereka ibadat tu lah hari yang mana ikan banyak. Mereka kerja nelayan. Hari lain pi ikan tak banyak. Tiba-tiba hari Sabtu ikan melemak. Dia kata, ni kalau kata boleh turun mengai ni kira clear. Pergi tahan taut ke tahan pukat kalau guna. Tengok tapi tak boleh. Sebab hari Sabtu. Hari Sabtu perintah kepada mereka kena ibadat saja. Bagi Bani Israel. Maka kecoh buat lubang. Korek lubang kan, daripada sungai ke laut ke, korek. Ikan masuk tutup. Ikan masuk hari Jumaat, tutup hari Jumaat tu. Tahap dah. Simpan ikan tu, biarkan ikan di kawasan yang mereka korek itu sampai hari Sabtu. Maka perbuatan tersebut dikira memburu juga sebenarnya.
maka mereka melanggar perintah Tuhan, dijadikanlah mereka itu beruk-beruk dan juga khinzir-khinzir katanya. Okey, baik. Tu Bani Israel, Yahudi tu. Nah, Nasrani lebih kena hari Ahad sebagai hari ibadat mereka. Nak makna kata bangsa Arab ada hari Ahad special bagi mereka. Yahudi ada hari special bagi mereka. Nasrani ada hari special bagi mereka. Yang tu. Baik. Macam tu juga bulan Rabi'. Bulan Rabi' ni pun bagi bangsa Arab, dia bukan satu bulan. Yang mana mereka pandang bulan tu. Mereka, bulan ni lagu bulan biasa. Nah, macam kita lah kan, lagu bulan biasa. Orang kita dia terbalik kurang. Dia lebih meraihkan bulan apa? Bulan Syawal. Nah. Pasal apa? Open house sebulan. Okay. Puasa pun sebulan. Raya pun kena sebulan, kadang lebih. Macam tempat saya. Ada sebagian masjid tu. Jamuan raya ni bulan tu. Bukan bulan Syawal. Tak apalah kan. Nak jamu orang makan. Tu harus hukum dia. Silakan lah. Tak ada masalah buat. Nah. Baik, tak apa. Tak. Baik. Nak abang kata bulan Rabi' ni. Dia bukan satu bulan yang special pun bagi Arab. Bangsa Arab, dia ada dah bulan yang mereka hormat bulan tu. Mereka pandang bulan tu. 4 bulan haram. Inna iddatash syuhur indallahi 12 syahra. Kan, sambung masuk sikit. Minhum arba'atun hurum. Daripada 12 bulan tersebut, ada 4 bulan yang haram. Nah, mereka lebih meraihkan dan memandang bulan Rejab, bulan Zulqa'edah, bulan Zulhijjah, dan juga bulan Muharram. 4 bulan ni. Yang mana bila kata masuk saja 4 bulan tadi ni, 3 bulan yang duk berturut-turut, 1 duk berasingan. Bila masuk saja bulan ni, maka diharamkan sebarang pertumpahan darah. Maknanya tak berlaku peperangan, tak berlaku sebarang pembunuhan pada 4 bulan tersebut. Sebab apa? Sebab Arab meraihkan bulan tersebut. Kalau kata peperangan nak masuk, tangguh perang tu dulu. Nah, kalau kata tengah perang, tiba-tiba masuk bulan tu, tangguh perang. Perang lepas ni. Sampai terang lagu tu. Punya meraihkan bulan haram tadi ni. Nah. Maknanya kata apa? Hari Isnin tak ada apa special pun. Hari bulan Rabi' tak ada apa special pun. Tetapi kenapa Allah Ta'ala pilih hari Isnin, lahirnya baginda, pilih Rabi'il Awal, lahirnya baginda. Nah, yang tu. Nah, baik. Maka orang kata apa? Hakikat sebenar, rahsia sebenar itu hanya Allah Ta'ala jua yang mengetahui sebenarnya. Nah, hikmah di sebalik kejadian ni, hakikat sebenarnya, kod mana cerita pun, Tuhan sahaja yang tahu. Sebab dia yang reka, dia yang buat. Nah, akan tetapi, ada sebahagian ahlul azwaq. Nah, golongan-golongan yang dikurniakan kepada mereka ilmu yang lebih sikit, boleh menyingkat takbir daripada kejadian Allah Ta'ala ni. Mereka mengatakan, aradallahu an yakuna fadlu hadhan nabiyil karim fadlan istiqlaliyan munfaridan laisa tabi'an li ahad. Kata mereka. Maksud dia apa dia? Allah berkehendakkan supaya kelebihan yang ada pada Nabi yang mulia ini menjadi satu kelebihan yang terasing dan tersendiri, bukan mengikut perkara yang lain. Nak abang kata apa? Nak abang kata Nabi kita tu ada kelebihan yang tersendiri. Benda yang duk dekat Nabi itulah yang tumpang kemuliaan Nabi, bukan Nabi pi tumpang kemuliaan orang tersebut. Kalau kata Nabi hari Isnin itu hari yang memang Arab pandang, ada kemuliaan bagi dia. Maka kalau kata Nabi lahir hari Isnin, orang akan kata, Nabi lahir hari Isnin, Nabi tumpang kemuliaan hari Isnin tu. Ni tak. Nah, maka Ahlul Azwaq menyebutkan kata apa? Nabi itu ada kemuliaan tersendiri. Supaya apa? Supaya benda lain yang orang tak pandang tu, bila kata Nabi duduk dekat dengan dia, dengan benda tersebut, maka perkara itu menjadi mulia dengan asbab Nabi kita sendiri. Yang tu. Baik. Jadi, baik. Maka disingkapkan berkenaan dengan hari Isnin. Mereka mengatakan lagu mana? Katanya ada riwayat menyebutkan Allah Ta'ala menciptakan tumbuh-tumbuhan pada hari Isnin.
Nah, Tuhan cipta pokok, Tuhan cipta tumbuh-tumbuhan ni bila hari Isnin. Baik, bila tanam pokok, ada pokok yang berbuah. Ada pokok yang memberikan hasil makanan kepada kita. Tanam pokok durian, naiklah buah durian. Tunggu dia luruh jangan pikir. Jangan pikir. Orang petua lah kat saya tu. Jangan duk pikir kalau kata pikir. Buah tu tak luruh dah lepas tu. Lepas tu tak luruh nak buat lagu mana. Mereka kata kena PT Bank dengan Batang Pemban. Betul ke tak tahulah nama pun petua. Koklah balik kampung. Tengok buah durian ni buat tak luruh-luruh. Dia tak meluruh. Dia merajuk. Dia kata pergi ambil Batang Pemban. Pergi bayar pokok tu. InsyaAllah luruh. Dia tak tahulah kan. Tuan-tuan buatlah. Kalau jadi hebat kat saya. Okey nak. Baik. Maka kita boleh makanlah hasil buah durian tu. Geng-geng buat bendang. Turun padang. Buatlah bendang tu. Cukup time dia. Orang kata mesin padi main, dia pergi kutiklah padi tu. Okey, baik. Maka maksud nak abang tani ni, makanan tumbuh-tumbuhan itu menjadi sumber makanan kepada kita. Hari Isnin, Tuhan cipta tumbuh-tumbuhan, Tuhan cipta pokok. Cukup time dia, kita ambil hasil, kita makan. Maka makanan itu menjadi sumber makanan kita dan tenaga kita. Okey, baik. Maka dijadikan katanya Rasulullah, dilahirkan Rasulullah pada hari Isnin. Kerana apa? Kerana baginda itu seolah-olah menjadi makanan bagi roh. Dikiaskan perkara tersebut. Dikiaskan tumbuh-tumbuhan dengan baginda itu pada makanan. Kalau tumbuh-tumbuhan memberikan makanan kepada kita, kenyang perut dari segi jasad. Adapun dengan Rasulullah itu, baginda sebenarnya memberikan makanan kepada ruh kita ni. Yang tu. Dengan cara lagu mana? Dengan cara mencintai, berzikir, mengingati Rasulullah, selawat kepada Nabi maksudnya, berzikir kepada Allah Ta'ala, dan juga mengenali baginda, dan yang paling utama kena beriman dengan baginda. Bila ada semua elemen-elemen tadi itu, maka perkara-perkara itu menjadi makanan bagi roh. Roh kita ni, dia kenyang dengan ibadat. Dan dia lapang bila mana tak ada ibadat. Diisi dengan maksiat, dia akan lapang. Dan roh kita ni, dia akan terus membesar. Roh kita ni, Tuhan ciptakan dia. Dia katanya ada permulaan tapi tak ada pengakhiran kalau lagu mana. Roh kita ni, maknanya nak bang tani ni, bila kita meninggal dunia, roh masih ada. Roh tak mati. Roh tak mati dan roh dia makin besar. Makin besar macam mana? Makin besar dengan doa, dengan tahlil, dengan yasin yang orang hantar ke kita. Ke roh kita kelak. Dan katanya roh yang paling besar ialah roh, setahu saya lah. Kalau salah minta betul. Roh milik Uwais Al-Qarni. Roh milik Uwais Al-Qarni. Roh dia yang paling besar. Sebab katanya bila dia duduk lagu tu, dia dongok lagu tu saja. Ni atas ni bertuh dengan arash. Roh dia tu bila dia dongok lagu tu, ya atas ni bertuh dengan arash. Arah Allah Ta'ala. Nak kata besarnya roh dia. Yang tu. Tu kata roh makin membesar. Sebab tu kita rajinlah buat tahlil. Kalau bahasa kami di Kedah ni buat qulhu lah. Buat qulhu. Buat yasin untuk disedekahkan kepada roh-roh kaum sahabat kita, muslimin muslimat semua. Bagi depa ada makanan di alam sana kelak. Sebagai bekalan buat depa. Tak apalah yang tu. Ni kita masih hidup ni kan. Maka kita kena besarkan ruh kita. Kita kena bela ruh kita dengan cara lagu mana? Dengan cara amal ibadat. Yang paling utama kena beriman dengan Rasul. Kena beriman dengan Allah Ta'ala. Pasal itu jalan nak bagi valid zikir kita. Kalau seseorang yang beragama Kristian ke, Hindu ke, Buddha ke, mereka kata subhanallah macam kita semayang tak tadi ni. Ada Tuhan nak terima? Ada. Pasal apa? Pasal lesen tak ada. Iman tu tak ada. Jadi jadi macam sia-sia. Itu maksud saya. Jelas no? Itu poin pertama saya ni.
Nah, kenapa hari Isnin dikiaskan baginda sebenarnya? Poin dia dikiaskan baginda dengan tumbuh-tumbuhan yang menjadi sumber makanan. Sumber apa nama? Tumbuh-tumbuhan makanan bagi perut. Baginda itu merupakan makanan bagi roh. Dengan cara zikir, selawat dan juga beriman kepada baginda dan saling kenal baginda Nabi. Baik, itu yang pertama. Kemudian kita tengok lagi sifat tumbuh-tumbuhan tu. Nah, sifat tumbuh-tumbuhan ni sebahagiannya ada yang dia merendang. Tumbuh merendang. Dia merimbun, menghijau. Nah, jadi ia menjadi satu ketenangan hati dan ketenteraman jiwa. Bila pokok hak rendang-rendang, kita boleh pergi tumpang tidur bawah tu. Kadang-kadang berehat, piknik dan sebagainya. Maka begitu juga roh manusia ni, dia memerlukan ketenangan dan ketenangan roh adalah dengan melihat baginda, mendengar tentang baginda dan mendekatkan diri kepada baginda. Nah, cara nak menenangkan roh tu. Nah, roh ni hak mana tak kan baik. Luar hak nampak ni kita tengok kawan sebelah tu, hak tu jasad. Dalam tubuh kita ni ada roh. Dalam roh ada nafas. Ada nafas. Baik. Waktu kita lena, macam hak main kuliah malam ni kan, main lena akan dah apa kata malam ni. Kan, ustaz dah lah first time kata ke orang pula kan. Baik, tak apa orang melawak biar kurang sikit-sikit tu. Baik. Nah, roh orang yang lena macam sekali habis mayang Isyak. Nah, kita mungkin sebahagian kita ni pi kedai mamak kan mana hala kan, kena tarik pebala dulu baru balik rumah. Tak apalah. Nah, balik terus tidur. Wuduk pun tak ada lah. Contohlah kan. Baik. Maka roh dia akan keluar dari jasad. Bila kita tidur, roh akan keluar. Yang tinggal hanyalah nafas. Baik. Roh dia akan mi'raj naik ke langit katanya. Bila seseorang itu dia tidur dalam keadaan tidak berwuduk, maka roh hanya akan naik sampai ke langit sahaja, langit dunia. Dan dia akan sujud kepada Allah Ta'ala di situ. Bila seseorang itu dia tidur dalam keadaan berwuduk, maka roh dia akan naik sampai ke arasy katanya dan akan sujud kepada Allah Ta'ala di arasy. Itu antara kelebihan orang yang tidur dalam keadaan berwuduk. Yang tu. Baik, tak apa. Tu roh. Baik nak? Jelas no? Nah, sifat tumbuhan dia menghijau, kadang-kadang dia merendang, merimbun. Jadi satu ketenangan untuk kita memandang. Nah, bagi roh pun dia kena ada ketenangan bagi roh tersebut. Dan roh tenang dengan cara lagu mana? Dengan melihat baginda Nabi, mendengar tentang baginda dan mendekatkan diri kepada baginda. Nah, dan orang yang dekat dengan baginda pasti akan dekat dengan Allah Ta'ala, dan orang yang dekat dengan Allah Ta'ala pasti lebih tenang hati dia. Nah, itu poin saya yang kedua. Baik. Nah, kemudian kita lihat lagi pada tumbuhan. Tumbuhan juga ni, pokok-pokok ni kan. Dia pokok-pokok ni kalau abah-abah ni rasa dia kurang sikit lah. Abah-abah dia tak nampak pokok hak jenis pokok bunga ni. Saya faham dah. Kita orang jendang. Dia duduk nampak tu pokok kayu buah durian ke, pokok moktan ke. Lebih kurang lagu tu pokok manggis ke, pokok petai ke. Hak mok-mok belakang. Pokok bonsai. Tambahlah macam kan, buah pokok nyok menjadi bonsai. Macam-macam. Tak apalah kan. Nah, tak apalah. Yang tu. Tapi nak abang tadi ni, tumbuhan juga ni ada kalanya dia memberikan satu ketenangan dan kesukaan bagi mata tak kala kita pandang. Melihat pokok-pokok kok tanam di rumah kan sambil duduk makan teh petang tu kan. Tengok pokok jadi tenang hati kita kan. Lagu tu. Jadi begitu juga sifat Rasulullah ni yang menjadikan diri kita tenang dan suka tak kala baginda dipandang oleh umatnya. Para sahabat yang melihat Rasul, mereka jadi suka, jadi tenang tengok Nabi. Dikiaskan Nabi dengan tumbuh-tumbuhan yang mana Allah Ta'ala jadikan pada hari Isnin. Maka sebab tu Nabi dilahirkan pada hari Isnin. Sebelum tu boleh lajak kan ni? Boleh lajak sikit kan ni? Kira.
Saya ambil masa sikit je lah. Sikit je. Kan, poin tak habis ke ni? Baik, tak apa. Nah, maka untuk kita nak tengok Rasulullah ni, payahlah kan. Nabi dah wafat dari segi jasadnya, sedangkan baginda masih lagi hidup. Maka carilah cara untuk kita melihat baginda Rasul bila dah terpapar jasad tubuh baginda itu dalam hati dan juga mata kita ni. InsyaAllah menyebabkan tenang hati kita tak kala kita membayangkan Rasul. Habis kuat, habis meta, tak tahu nak buat lagu mana, belilah kitab Syama'il Muhammadiyah, baca. Nabi ni macam ni sifat dia. Dengan kita membaca sifat-sifat tersebut sahaja, insya-Allah mendatangkan ketenangan. Sebab Imam Tirmizi menggambarkan keindahan baginda itu sangatlah comel. Menggunakan bahasa yang indah daripada sahabat-sahabat Nabi juga. Maka tu antara cara lah, selain daripada kita nak berselawat kepada Nabi kita tu kan. Antara cara nak jumpa Nabi ni, perbanyakkan selawat. Baik, itu baru hari Isnin. Saya tak bincang lagi ni Rabi' ni. Kenapa hikmah hari Isnin? Yang tu. Sebab dikiaskan dengan tumbuh-tumbuhan tadi tu. Adapun Rabi' secara ringkas. Rabi' bawa makna musim bunga. Dan bila masuk musim bunga, maksudnya tanaman-tanaman yang ditanam dulu ni, dia akan mengeluarkan hasil. Menyebabkan orang suka. Orang hak tanam pokok derian, hak tanam buah muktan, bila kata terbit buah muktan, keluar luruh buah derian, menyebabkan dia rasa seronok. Sebab apa? Apa hak dia baca, apa hak dia siram tu naik elok. Macam tu juga Nabi, Tuhan pilih bulan Rabi' lahirnya baginda Rasul kita untuk apa? Memberikan kegembiraan kepada umat yang orang kata apa? Menyambut kelahiran Nabi itu. Tu antara hikmah dia. Dan bulan Rabi' ni juga, rezan dulu no. Tak apa. Okey no. Minta. Boleh ke azan dulu? Baik. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alas salam. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Baik. Bila sebut kata Rabi' ni juga, Rabi' yang membawa makna musim bunga ni juga.
musim bunga ni, cuaca dia tak panas sangat dan tak terik sangat. Seolah-olah cuaca itu memberi isyarat kepada syariat yang bakal baginda bawa. Syariat yang bersifat pertengahan. Tak teruk sangat dan taklah ringan sangat. Tak macam syariat sebelum-sebelum ni. Contoh syariat Nabi Allah Musa. Syariat Nabi Allah Musa, kalau kata burung berak di lengan baju ni, contohlah kan, burung berak, tik tu najis lah. Maka syariat Nabi Allah Musa kena kerat tempat bernajis tu. Kira kalau kata syariat tu kekal sampai keluar ni, main masjid malam ni, kira baju ni lubang habis. Ni ikut pelepon ni kena tik burung ni, kena tik cicak macam-macam. Maka dalam syariat Nabi kita pula, kalau kata tik burung kena di lengan baju ni, pi cuci sampai hilang bau, rasa dan warna, selesai. Allah. Selesai. Tu kata tu tak ringan dan tak berat. Okey, baik jadi. Habis tu antara hikmah lah. Hikmah yang ulama singkap kenapa Nabi lahir pada bulan Rabi'. Baik. Lepas tu pula dibincangkan lagi. Nabi lahir ni bila? Nabi lahir pada sewaktu sebelum subuh. Waktu malam sebelum subuh. Kata Habib Kazim bin Ja'far, lebih kurang 16 minit sebelum masuknya subuh. Yang mana waktu itu dipanggil waktu sahur, dan waktu sahur macam yang serba maklum, waktu yang mana penuh dengan keberkatan. Seolah-olah lahirnya baginda itu menambahkan lagi keberkatan pada waktu tersebut. Itu antara antara hikmah Nabi lahir pada waktu malam sebelum subuh tadi itu adalah hadis-hadis dia. Baik, Nabi lahir tang mana? Dah sebut kata maulid, isim zaman, kata merujuk tempat, masa tadi selesai. Isim makan, kata nama yang tunjuk makna tempat. Nabi lahir di mana? Nabi lahir di rumah Aqil bin Abi Talib. Ingat saya di kawasan Syi'ib Ali. Kalau kita pergi ke Mekah, kawasan Syi'ib Ali itu kawasan bus stop tu. Kawasan bus stop itu katanya kawasan Syi'ib Ali. Syi'ib Abi Talib, lebih kurang tu lah. Tempat yang mana di pulau berlakunya pemulauan kepada Nabi dan kaum keluarga Nabi pun di situ katanya. Baik, tak payah tu. Selesai. Baik, kesimpulannya, pengajaran dan hikmah daripada kelahiran baginda Nabi kita ni, baik, kelahiran baginda merupakan satu detik kegembiraan buat umat. Hal ini kerana kedatangan baginda ke alam dunia merupakan perkara yang ditunggu-tunggu oleh sekalian makhluk. Baik yang hidup maupun yang tidak hidup. Bahkan sebelum baginda lahir lagi, bermula bulan Rejab. Sebab Nabi mula dikandungkan pada bulan Rejab. Pintu langit telah pun dibuka dan syurga-syurga telah pun dihiaskan. Nak abang kata apa? Nak abang kata sekalian makhluk bergembira dengan kelahiran baginda walaupun Nabi belum dilahirkan. Maka seyogialah ke atas kita ni nak merasa gembira juga dengan kelahiran Nabi tu. Sabit tu kita sambut maulid. Walaupun adalah sebahagian puak dia kata apa benda ni bid'ah. Hak depa sambut tak apa pula kan. Tak apalah kan. Mereka pun ada pandangan, kita pun ada pandangan. Kita gunalah pandangan kita yang ditetapkan, yang telah pun digezetkan oleh para alim ulama yang berfaham Ahlussunnah wal Jamaah, Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah ni. Baik, yang tu sahaja kot. Kalau ikut banyak kan, tapi tak apalah kan. Ada masa kita cerita lain kan. Makna kata kena panggil pula kan. Baik. Cukup takat tu saya rasa perkongsian saya pada malam ni. Moga-moga ada manfaatnya, ada ibrahnya, ada pedomannya, ada pengajaran yang boleh diambil dan dikutip untuk kita amalkan dan sebarkan kepada yang lain. Moga-moga Allah Ta'ala memandang kita dengan nazrah rahmatnya, dia menambahkan iman kita dan kecintaan kita kepadanya dan juga Rasulnya. Ditempatkan kita kelak dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di syurga kelak. Dan dikurniakan kepada kita nikmat untuk kita melihat baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di syurga dan juga di dunia ini dalam keadaan jaga maupun tidur kita. Dan moga-moga Allah Ta'ala dengan berkat Rabi'il Anwar ini dia mempermudah segala urusan kita, diangkat segala bala
dan dikurniakan kesihatan yang elok dari segi zahir maupun yang batin insya-Allah taala. Dan moga-moga Allah taala memelihara diri kita, keluarga kita, sanak saudara kita, jiran tetangga kita dan juga seluruh anak qaryah Masjid Kota Damansara ini daripada serangan balak dan juga wabak. Dan moga-moga Allah taala mengurniakan kesihatan yang elok kepada kita zahir dan juga batin insya-Allah taala. Amin. Cukup takat itu, tutup majlis kita dengan selawat Syafi'iyah 3 kali beramai-ramai. Allahumma salli afdhala salatin ala sa'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama dhakaraka dhakiruna wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun. Allahumma salli afdhala salatin ala sa'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. والله أعلم.